Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 20 Safar 45, 6 hari bulan 9 2023, kita dapat mulakan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua dalam juzuk yang pertama. Kita akan mula dengan 5 ayat yang pertama dulu. 5 ayat yang pertama, kemudian kita pergi kepada muqaddimah dan huraiannya insya-Allah. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Balik semula ke muka surat 5. Kita pergi kepada muqaddimah surah. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni, surah ini ialah surah yang terpanjang sekali di antara surah-surah Al-Quran, kerana ia mengandungi 286 ayat dan meliputi juzuk yang pertama, juzuk yang kedua dan 3/8 dari juzuk yang ketiga. Maknanya hampir 2 juzuk setengah dia punya panjang dia, 286 ayat. Nama dia apa? Nama dia surah Al-Baqarah. Sebab apa nama dia surah Al-Baqarah? Sebab dalam cerita dia ada Al-Baqarah. Tak? Baqarah tu mana apa? Mana apa Baqarah? Lembu betina. Mana lembu betina? Itu makna Al-Baqarah. Mana ke dalil? Dalil dia tulis fa'an Abi Mas'ud Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qal man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Nabi sebut nama dianya, siapa dia baca 2 ayat akhir surah Baqarah,
iaitu ayat apa ni, amanah Rasul sampai kepada la yukallifullahu nafsan tu, dia panggil dua ayat ini pada waktu malam, kafatahu, Allah Ta'ala jaga, cukuplah bagi dia sebagai penjagaan. Hadis rawahul Bukhari. Satu. Yang kedua, nama dia Zahra. Zahra ataupun dikenali dengan lebih masyhur Zahrawaini. Zahrawaini. Ada kau nama Zahrawaini? Dalil dianya semua ada dalil. Ini kita bagus kita mengaji kitab kita ni. Fa'an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah kamu akan Quran, kerana Quran datang memberi pertolongan kepada orang yang membacanya, beramal dengan dia. Iqra'u az-Zahrawaini. Bacalah dua surah yang bercahaya. Tulis pelajar. Zahrawaini mana yang bersinar, yang bercahaya. Apa dia bersinar tu? Iaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Dua surah nama dia, surah yang bercahaya, yang bersinar. Maka itu dia panggil surah Al-Baqarah. Apa dia surah Baqarah? Nama dia Zahra. Tulis Zai Ra Ha Ra Alif Hamzah. Zahra. Bila jadi dua surah, Zahrawaini. Zahrawaini. Hadis ini rawahu Muslim. Jadi ada dua nama surah Al-Baqarah ni, ada dua nama. Satu lagi nama surah Al-Baqarah sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran peristiwa anak lembu. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa, kaum dia tu sembelih Baqarah. Surah sembelih Baqarah. Jadi surah paling panjang sekali Baqarah. Kalau hak paling besar apa? Surah paling besar dalam Quran apa? Bijak. Al-Fil. Al-Fil mana apa fil? Gajah. Gajah dengan lembu mana besar? Awal celek mata tu. Kalau kata ni teka-teki ni. Kalau kata surah haiwan paling besar dalam Quran apa ni? Surah apa tadi? Al-Fil. Paling kecil surah An-Namli. Apa makna Namli? Semut. Semut lawan gajah. Dia panggil itu teka-teki gurauan. Hak sengotinya inilah surah yang paling panjang sekali, surah Al-Baqarah. Kita pergi kepada fadailus surah, kelebihan surah ini dan ciri keistimewaannya. Ciri keistimewaan atas nama surah. Yang pertama, annaha tunaffiru syaitan minal baitil ladzi tuqra'u fi. Syaitan akan lari daripada mana-mana rumah yang dibaca surah Baqarah dalam tu. Jadi kalau kita nak naik rumah baru ke, nak naik apa, pergi baca Baqarah sudah. Habis anak-anak mari baca Baqarah, bukan mari baca Yasin, baca Baqarah. Kalau Yasin okeylah ustaz, tak sampai setengah juzuk, mari Baqarah 2 juz setengah ni tak apa nak ada. Dia nak mudah-mudah ya, simpan-simpan nak payah sikit tak mau. Lah. Jadi dalam hadis fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabira. Nabi kata jangan jadikan rumah kamu itu seperti kubur. Sebab apa? Sebab kubur ni orang pergi ziarah orang mati, beri salam, lepas tu baliklah. Jadi tak ada baca Quran, tak ada solat, tak ada zikir.
inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Syaitan lari daripada mana-mana rumah yang dibaca surah Baqarah dalam dia. Hadis ini sahih, rawahu Muslim. Bacalah. Jadi siapa-siapa nak naik rumah baru ke, rumah lama ke, sentiasa baca surah Baqarah dalam rumah dia tu, baca. Satu hadis. Jangan jadi macam kubur rumah kita ni. Tak ada semaya, tak ada semaya sunat lah. Maya fardu kena pergi masjid. Tak ada zikir, tak ada baca Quran. Yang kedua, tulis. Fadilah yang kedua, surah Baqarah dan Ali Imran tudafi'ani an qari'ihima yaumal qiyamah. Dua surah ni akan menjadi peguam kepada orang yang membacanya pada hari kiamat. Siapa dia baca dua surah duduk depan, nak mempertahankan orang ni, ya Rabbi ya Karim, orang ni duk beramal dengan aku, tolonglah lepaskan dia daripada segala barang kesusahan di akhirat. Wa fi qiraatiha wal amali bima fiha, siapa dia baca surah Baqarah dan beramal dengan isi kandungannya, maka dia akan dapat keberkatan dalam hidup dia. Dia akan dapat keberkatan dalam hidup dia. Manakah dalil? Tengok dalil dia. Fa'an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala, Abi Umar kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ni hadis tadi juga, cuma kita ulang dengan tajuk. Iqra'ul Quran, semua umat aku bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, sebab kalau kamu baca Quran akan beri syafaat pada orang yang membacanya, orang yang beramal dengannya. Iqra'uz Zahrawaini, bacalah dua surah yang bercahaya. Apa dia? Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatani au ghayayatani. Pada hari kiamat esok, dua surah ni mari macam awan duk teduh kita ni. Kita jalan bawah dia. Allahu akbar. Au ghayayatan, ataupun macam payung gitu. Teduh kita kiamat. Allahu akbar. Siapa dia nak apa ni? Nak teduh di akhirat, baca dua surah Zahrawain ini, Al-Baqarah dengan Ali Imran. Au ka'annahuma firqan min tayrin sawaf, ataupun macam sekawan burung sawaf teduh atas kepala kita. Yang penting jadi tak berak atas kepala, tak apalah, dia teduhkan kita. Allahu akbar. Tuhajjani an ashabihima, dua surah ni akan berhujah, menjadi peguam, membela orang yang membacanya. Iqra'u surat al-Baqarah. Tadi dua surah, ia ni khas untuk Baqarah saja. Iqra'u surat al-Baqarah fa inna akhzaha barakah. Siapa dia baca surah Baqarah, dia beramal dengan surah Baqarah ni, ada keberkatan. Wa tarkaha hasrah, siapa dia tinggal baca Baqarah dan beramal dengannya, rugi. Wala yastati'u hal batalah, dan ahli-ahli sihir tak mampu nak khianat pada kita. Siapa dia baca Baqarah, beramal dengan Baqarah, ahli sihir tak mampu nak kacau. Ni kita baca dak, kalau baca pun ngongeng-ngongeng gitu je, beresah ke ahli sihir. Hak jual aiskrim pun boleh kacau kita. Sebab tidak ada kekuatan jiwa, tidak ada kekuatan dari sudut ruhiyah, tidak ada, maka mudah dikacau oleh orang. Tanda ni pelajar hadis ini. Tadi hadis Abi Umamah tadi kita sudah takhrij, iaitu rawahu Muslim nombor 804. 804 itu berapa dah kita? Sebenarnya 4 dah tu kalau kira kan. 2 dah tadi. 3 dah. Sebab yang pertama dia jadi seperti apa ni? Mempertahankan orang baca dia. Yang ketiga dia boleh jadi
ada keberkatan dan selamat daripada ahli sihir. Kalau nak pecah lah, maknanya sudah 3 di situ. Kelebihan yang keempat, ta'zimus sahabah radhiyallahu anhum liqariha hiya wa Ali Imran. Para sahabat sangat menghormati kepada orang yang boleh hafal surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Sangat menghormati dia. Dalil, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ar-rajulu idza qara'a al-Baqarah wa Ali Imran jadda fina. Siapa dia boleh hafal, dengar ni apa? Siapa dia boleh hafal surah Baqarah dan surah Ali Imran, jadda fina ay azuma, orang ni punya kedudukan yang besar di sisi kami. Para sahabat kata orang ni hebat. Wa fi riwayatin yu'addu fina aziman, kami anggap mereka sebagai ketua. Wa fi ukhra udda fina za sya'nin, maknanya orang itu mempunyai kedudukan yang baik. Asar ini rawahu Ahmad wa Ibn Hibban dengan sanad yang sahih. Kita kata itu ada 4 kelebihan surah Al-Baqarah. Kalau kita nak sambung lagi, yang kelima tadi, siapa dia baca 2 ayat surah Al-Baqarah pada waktu malam, kafatahu, surah ini menjadi pelindung kepada dia sebagai insurans yang melindungi dia daripada kejahatan. Bacalah, jangan tak baca. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, itu kelebihan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Kemudian kita pergi kepada apa dia ni? Surah Al-Baqarah, bayanul makki wal madani, menjelaskan kedudukan dia tu, sama ada dia turun Makkah turun Madinah. Jawabnya surah Al-Baqarah madaniyatun nazalat ba'dal hijrah. Surah Baqarah ini diturunkan di Madinah sebaik-baik saja Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Wa naqala al-ijma' ala zalika adadun minal mufassirin. Beberapa orang ahli tafsir menukilkan ijma' ulama bahawa surah ini madaniyah. Kena tengoklah apa sebab dipanggil madaniyah. Sebabnya yang pertama, ayat dia panjang-panjang. Kemudian banyak hukum dalam tu. Evidence yang paling besar sekali adanya cerita munafikin. Sebab Mekah tak ada munafik. Di Mekah tidak ada munafik. Munafik buat apa Mekah? Mengaku jadi Islam walaupun kamu tipunya tampar di Abu Jahal kamu. Di Madinah bila negara Islam sudah ada, dia bersembunyi di sebalik pakaian Islam, sedangkan dalam hati dia kufur, wal iyazubillah. Tengok awal dia punya muqaddimah dalam apa ni, dalam pimpinan ni. Surah ini diturunkan di Madinah sebaik-baik saja Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan orang-orang Islam terbentuk sebagai satu umat dalam sebuah negara merdeka, jadi negara Islam yang berpenduduk bukan saja dari orang-orang Islam tetapi juga sebahagian kecil di antaranya ialah orang-orang Yahudi dan lain-lain bangsa ataupun agama. Ini yang dipanggil Al-Ahdul Madani, kerajaan Madani ni. Jadi orang jangan salah guna nama Madani tapi tidak bercirikan kepada Madani. Ini satu salah guna, menyalahgunakan nama. Jangan main. Nama-nama yang besar-besar jangan disalahgunakan. Dia kata, ada orang cakap Abu Anah tu kenapa jadi Abu Anah Madani? Ada orang tanya. Bahkan dia komen pula, Abu Anah pun kuat juga main Madani. Kata, no, awak kena kenal orang baru boleh komen. Saya punya nama ni sudah lama. Nama kita ni sudah 20 tahun lebih. Oleh kerana anak saya ni lahir di Madinah, Anas lahir di Madinah, jadi kita namakan dia Anas Madani. Madani itu maknanya lahir di Madinah.
Kemudian adik-adik dia hak lain, hak beranak Madinah, kita tak panggil Madani belaka lah tu, Madani. Sebab apa? Sebab dia lahir di Madinah. Jadi Abu tu bahasa Arab kata bapa kepada Anas Madani. Nak tahu tak? Sebab ramai orang keliru. Lepas tu kita kata biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah Allah Ta'ala rezeki saya ngaji di Madinah. Orang tanya berapa lama ustaz duduk Madinah? Tak lama. Sempat juga 4 orang Madani lahir di sana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita dan semua anak-anak kita, yang Madani ke, yang Kelantani ke, dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla dan diberi taufik hidayah mendapat ilmu dan meneruskan legasi perjuangan dakwah menyebarkan Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini tengok Nabi kita sampai di Madinah. Madinah ni dihuni oleh kelompok Yahudi, ada Yahudi, Kristian tak ramai, tapi Yahudi besar, menguasai bumi Madinah pada masa itu. Kebanyakannya dia tempat-tempat strategik, tempat-tempat ekonomi dipegang oleh Yahudi. InsyaAllah ana suka kalau bawa jemaah kita ni kalau ada masa. Kalau tak ada masa tak sempat, kita lagi tunjuk salah satu daripada kota Yahudi yang masih ada di Madinah. Dalam buku Madinah ni ada lagi kota Yahudi, dia panggil Ka'ab bin Al-Ashraf. Sebab apa kerajaan Saudi tak runtuhkan? Sebab yang pertama nak tunjuk mujtama, masyarakat Madinah ada Yahudi, ada Ansar, ada Aus, ada Khazraj. Yang pertama. Yang keduanya, tak adalah keperluan sangat nak runtuh sebab dia duduk di ujung Madinah. Orang pergi pun ambil gambar ya, tak ada gosok-gosok. Ada orang pergi ke kubur Yahudi gosok? Tak ada. Tapi kalau kata telaga tempat Nabi, habisnya pakat tinggal air Zam-Zam pergi minum air telaga tu pula. Jangan, lain dia punya persepsi. Dia punya persepsi berbeza. Kan? Tengok ni. Bagi memenuhi hajat umat Islam yang baru terbentuk itu, yang memerlukan hukum-hukum syara untuk mengatur hidupnya supaya selamat sempurna dan memandu usaha mengembangkan Islam kepada orang-orang yang bukan Islam, maka turunlah ayat-ayat suci yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ini dari semasa ke semasa menurut peristiwa-peristiwa yang berlaku, memenuhi maksud-maksud dan tujuan yang tersebut. Jadi tujuannya ayat ini, ayat nak bina mujtama al-madani al-jadid, membina masyarakat madani yang baru. Maka turun ayat Quran tentang hukum hakam dan menyatakan siapakah penduduk Madinah. Siapa penduduk Madinah. Maka tadi kita sebut kepada pelajar, surah Baqarah ni ambil daripada ayat yang menyebut tentang cerita Baqarah, bermula daripada ayat 67 hingga 74. Untuk rekod tanda itu. Ayat 67 hingga 74 itu dia panggil cerita Baqarah, antazbahu Baqarah. Baik. Tengok intisari secara umum. Lepas ni kita pergi detailkan intisari secara umum, kemudian kita akan detailkan insya-Allah. Kandungan surah Al-Baqarah ini pada umumnya terbagi kepada dua bahagian. Dalam bahagian yang pertama, kecuali beberapa ayat pada permulaan surah ini yang menegaskan kebenaran Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, itu dipanggil kebenaran Al-Quran, dan menerangkan sifat-sifat orang-orang yang beriman, orang-orang kafir dan orang munafik. Ini yang menguatkan hujah bahawa surah Al-Baqarah ini madaniyah. Kenapa? Sebab dia ada cerita munafik. Munafik tak ada di Mekah, tak ada. Dan menyeru umat manusia seluruhnya supaya menyembah Allah yang Maha Esa dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain, serta diterangkan tentang kejadian manusia dan alam langit dan bumi. Maknanya hujah kita ni
Kita dah belajar di akhir surah dulu kan. Biasanya Allah Ta'ala sebut hujah-hujah tentang keesaan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Hujah al-ulwi, langit, bintang, cakrawala, dan hujah yang di bawah, bumi, bukit bukau, sungai-sungai, lautan. Ini semua hujah yang menunjukkan kekuasaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan tentang balasan baik, nikmat syurga, dan balasan buruk, yakni azab neraka, dan juga tentang perihal Nabi Adam alaihissalam serta keingkaran iblis. Mari cerita Nabi Adam. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Maka mulai dari ayat 39, firman Allah Ta'ala ditujukan kepada kaum musyrik Arab dan kaum Yahudi supaya mereka meluk Islam dengan beriman kepada kitab Allah Al-Quran dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran sunnah yang dibawanya. Itu bahagian yang pertama. Dalam bahagian yang kedua diterangkan pula secara luas tentang hukum-hukum syarak bagi mengatur hidup umat Islam, meliputi ibadat, salat, zakat, puasa, haji, dan jenis-jenis kebajikan muamalat seperti jual beli, hutang piutang, wasiyah, al-syahadah, menjadi saksi, dan sebagainya. Dan juga disebut tentang undang-undang munakahat, undang-undang nikah kahwin, talak, dan segala yang berhubung dengannya, dan undang-undang jinayah, serta soal-soal umum yang lain. Adapun kelebihan kita dah sebut tadi. Kelebihan surah Baqarah sudah sebut tadi, 5 ataupun 6 kelebihan sudah ada. Baik para pelajar sekalian, kita tak nak panjang-panjangkanlah supaya para pelajar boleh tumpu dan ingat betul-betul. Maqasidus surah. Kita berpindah ke tafsir Al-Muharrar. Para jemaah jangan bertukar ya. Tafsir yang anda baca ni 2 kitab. Satu nama dia tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman ni yang kita baca ni, yang diterbit oleh pejabat Perdana Menteri ataupun JAKIM. Ini untuk terjemahan dan huraian ringkas. Ni nama dia tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Hak ni yang saya nak sebut Muharrar itu nama kita Arab. Kita Arab ni besar, bilangan dia 44 jilid. Ada orang bila dia kata saya nak beli kitab ni, boleh beli kalau pandai bahasa Arab. Saya galakkan sure supaya beli dan kita baca sama-sama di sini. Tapi anak tak baca direct, anak akan baca teks Arab dia jarang-jarang. Nak suruh kata orang menambah perisa. Tak, bila sebut Arab tu berasa, orang kata berasa jelira. Tak, sebut Arab sedap dengan Arab, jelira. Jadi jangan salah tukarlah. Saya nak beli kitab perisa sih, tak apa ni, kitab kitab Muharrar. Kita kata Muharrar tu besar, 44 jilid. Cukuplah untuk orang Malaysia ni yang tak boleh bahasa Arab, kitab Pimpinan Ar-Rahman yang ori ni cukup kita baca ni dulu, insya-Allah. Adapun pelajar jamaah yang nak kenal mujtama' madani, keadaan di Madinah, maka saya syurkan ambil kitab kita ni, Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah. Dan jangan lupalah kembar dia tu, Makkah Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Yang ini cerita tentang Madinah, yang tu cerita tentang Makkah. Jadi siapakah penduduk awal Madinah, Yahudi duduk kat mana, semua kita catatkan dalam buku yang ringkas ni. Ringkas yang buku ni. Kalau nak besar kena ambil kitab-kitab lah. Al-Tarikh Syamil Madinah ada 5-6 jilid ada. Cukup. Kata orang daripada tak kenal, baik kenal.
Bila dah kenal akan cinta, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, itu beza di antara tafsir pimpinan dengan at-tafsirul muharrar. Tafsir muharrar ni banyak. Muharrar yang saya baca ni yang baru keluar. Kalau nak ambil lagi al-muharrar al-wajiz, ada lagi kitab-kitab lain ulama-ulama salaf yang terdahulu. Baiklah, mari kita berpindah ke muqaddimah at-tafsir al-muharrar. Yang pertama dia tulis maqasidus surah, objektif surah ni. Surah Al-Baqarah ni apa objektif dia? Dia lebih kurang hak tadi juga ni, lebih kurang hak muka ni. Cuma yang ni lebih panggil lebih sistematik sebab dia pakai nombor 1, 2, 3, mudah nak faham. Yang pertama, al-ihtimam bil janibil aqadi. Surah Al-Baqarah ni lebih menekankan dari sudut akidah, kepercayaan kepada Allah. Faqad bayyanati surah al-kathir min usulil aqidah. Dalam surah ini banyak menjelaskan tentang asas usul akidah. Wa adillatit tauhid, dalil-dalil keesaan Allah Ta'ala tauhid. Wa barahinil ba'thi, dan juga dalil bukti akan dibangkit semula oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ni kita akan sebut beberapa cerita yang besar yang menjadi dalil bukti kepada keagungan, keesaan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. 2. Bayanu jawanib minat tashri'il islami. Allah nyatakan beberapa sudut perundangan Islam. Ibadatnya, ahwalus syakhsiyah ataupun dipanggil munakahat, muamalat al-maliyah dari sudut muamalah keuangan, al-hudud, undang-undang hudud jenayah dan lain-lain lagi. Objektif yang ketiga, bayanu haqiqatil yahud. Allah nak jelaskan hakikat sebenar perangai Yahudi, wa mauqifum, dan sikap mereka terhadap Rasul dan dakwah Islamiah di Madinah, dan munaqashah menjelaskan sebahagian daripada akidah pegangan mereka yang sesat. Ini dalam ni kita akan dedahkan, kita akan condemn, kita akan lawan pegangan Yahudi yang sesat. Itu 3 objektif utama dalam surah Al-Baqarah ini. Adapun poin, dia beza deh. Objektif lain. Yang ketiga, maudu'at surah min abrazil maudu'at, maknanya isu-isu utama yang disebut dalam surah ini. Isu utama yang disebut dalam surah ini, dalam muharrar kata ada 10 perkara. 10 perkara. Jadi kita sebut awal ni supaya jemaah makin hari makin semangat, makin nak tahu, makin sungguh ngaji, makin rasa sayang nak tinggal, insya-Allah. Yang pertama, wasfu asnafin nas. Allah Ta'ala kategorikan jenis manusia. Haitsu qassamathum thalathata aqsam, terbagi pada 3 kumpulan. Yang pertama, allazina yu'minuna, orang beriman. Yang kedua, orang yang kafir. Yang ketiga, kumpulan munafiqin. Ini kita tak hurailah, sebut dulu tajuk, huraian dalam ayat nanti. Thaniyan, yang kedua, wasiyatun nas kafah biibadati rabbihim, memberi pesanan kepada seluruh manusia supaya beribadat, menyembah Allah Azza wa Jalla, dengan menyebut sebahagian daripada nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka, yang menjadi tanda kewajipan ke atas hamba ini yang menerima nikmat Allah supaya mengabdikan diri kepada Allah yang esa, dan juga memberi amaran kepada mereka yang enggan, yang kerah kepala, yang tak dengar kata, bahawa bagi mereka azab disediakan oleh Allah di akhirat nanti. Bagi orang beriman, khabar gembira. Salisan, yang ketiga, bidayatu khalqil insan,
Allah Ta'ala cerita tentang manusia yang pertama diciptakan, iaitulah datuk kita Nabi Adam AS, dan perbincangan yang Allah Ta'ala kemukakan, hiwar, dialog di antara Allah dengan malaikat. Allah Ta'ala tak payah tanya malaikat, tapi Tuhan bagi tahu, inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha man yufsid. Dialog. Rabi'an, yang keempat, poin yang keempat, qissatu istikhlafi Adam fil ard, kisah perlantikan Nabi Adam menjadi khalifah yang pertama di atas muka bumi, dan kisahnya dengan syaitan yang cukup menyedihkan. 5. Ardu abraz ahdas, menyebut beberapa peristiwa yang besar yang terjadi kepada Bani Israel, Israel. 6. Qissatu ibtila'i Ibrahim bil kalimat, Allah Ta'ala sebut tentang ujian Allah Ta'ala kepada Ibrahim, tentang kalimah yang Allah Ta'ala berikan tanggungjawab kepada dia. Wa bina'ihil Ka'bah, dan Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang binaan Ibrahim membina Ka'bah dengan anaknya Ismail di Makkah Al-Mukarramah, yang sangat menyayatkan hati. Cerita dua beranak ni di Mekah, alhamdulillah kita telah masuk dalam buku kita ni, nama dia Makkah Al-Mukarramah. Kelebihan dan secara, tuan-tuan jangan lupa, dua kembar ni kena ada. Dan wasiat kepada anak-anaknya Yaqub, dan wasiat Yaqub pada anak-anaknya supaya beriman tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, ardu majmu'ah minal ahkam syar'iyyah, Allah Ta'ala bentangkan dalam surah ini beberapa hukum hakam syarak dari sudut ibadat yang berkait dengan salat, sedekah, puasa, haji, dari sudut muamalatnya seperti masalah riba, ad-dain, hutang piutang, ar-rahnu, gadaian, dan dari sudut kekeluargaan seperti hukum nikah, cerai, ilak ni suami sumpah tak mau sentuh isteri, wal iddat, hukum iddah, wanita yang diceraikan atau yang kematian suami, wa ghairi zalika minal ahkam, dan lain-lain daripadanya. Yang ke-8, yang ke-8 ni menarik untuk dia panggil dalilut tauhid. Ardu waqa'i fi ihya'il mauta, Allah Ta'ala bentangkan beberapa peristiwa menghidupkan orang mati. Di antaranya tanda kisah qatil Bani Israel. Bani Israel dia berlaku pembunuhan dalam tu. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan mereka supaya sembelih lembu, ambil lidah dia, pukul, orangnya mati hidup balik. Satu. Kisah alladzina usibu minhum bisa'iqah, kisah sekumpulan manusia ni kena sa'iqah, macam kena panah gitu, kena petir, mati hidup balik. Kisah kumpulan yang beribu orang lari daripada kampung dia kerana takut pada mati, akhirnya mati juga, lepas hidup balik. Kisah orang yang berjalan ke dalam kampung yang tak ada orang, yang orang tinggal, kemudian kampung itu hidup balik. Dan kisah Nabi Ibrahim AS bersama dengan burung. Dia ambil burung, dia potong, cincang, pergi bagi atas bukit ni, atas ni, panggil, burung terbang balik. Alhamdulillah, untuk para pelajar yang pencinta ilmu, kisah ni tanda-tanda keagungan Allah tentang hidup balik makhluk yang mati ni, insya-Allah kita akan cerita satu persatu nanti. Tapi untuk nak ringkas, ada sebuah buku yang ana terjemah. Buku saya terjemah, nama dia Rukun Iman. Rukun Iman. Kalau tuan-tuan nak, kita kena letak dalam grup lah. Kita punya PDF tu ada. Rukun Iman ni, ataupun cari dalam islamhouse.com. Islamhouse.com, cari bahasa Malaysia, tekan di situ, cari Rukun Iman. Kita cerita satu persatu kisah kumpulan tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla ini dengan menghidupkan ihya'ul mauta, menghidupkan makhluk yang sudah mati. Alhamdulillah, ini tanda keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Yang ke-9, kisah Talut dan Jalut.
bersama dengan ketua-ketua Bani Israel selepas daripada kewafatan Nabi Musa alaihissalam. Yang ke-10, qissatul ladzi hajja Ibrahim alaihissalam fi rabbih, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam berhujah untuk menyatakan, mantapkan keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, dalam surah Baqarah, dia kata panjangnya muqaddimah, memang kena panjang. Ini surah Baqarah ini, ayat dia pun 286, panjang dia 2 juzuk lebih, hampir 2 juzuk setengah. Jadi muqaddimah dia pun panjang sikit. Jadi alhamdulillah para pelajar, kita break setakat itu dulu. InsyaAllah ayat yang kita baca 5 ayat tadi, tafsirnya, faedahnya, InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.